Okey, saya dan rakan-rakan yang lain akan membentangkan tajuk polisi keselamatan. Okey. First sekali kita tengok kepada pengenalan. Okey, aktiviti co-curriculum merupakan sebarang aktiviti yang dijalankan di luar kelas dan tidak melibatkan pada waktu pembelajaran. Dan ini bermakna selepas sahaja waktu kelas di waktu sekolah kita akan ada co-curriculum untuk unit beruniform pada hari Rabu maupun hari Selasa. Persatuan pada hari Selasa ataupun hari Isnin, dengan permainan pada hari Ahad ataupun hari Isnin. Okey. Seterusnya kita pergi kepada rasional. Apa rasional yang kita buat untuk polisi keselamatan tersebut? Okey, pertamanya sekolah bertanggungjawab untuk menyediakan iklim sekolah yang selamat semasa aktiviti co-curriculum yang dijalankan. Kedua, warga sekolah terdedah dengan isu-isu keselamatan seperti fizikal dan mental semasa menggunakan peralatan sukan oleh disebabkan peralatan yang sering tidak diselenggara dengan elok maupun rosak. Okey, yang ketiga adalah menyediakan keperluan pengawasan yang rapi sepanjang aktiviti dijalankan. Di sini polisi keselamatan menegaskan bahawa untuk menggunakan peralatan mestilah diawasi dengan yang cermat oleh jurulatih maupun guru tersebut. Seterusnya adalah objektif. Objektif yang pertama, memastikan kegiatan ini bergerak selaras dengan matlamat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang kedua, mengelakkan berlakunya kemalangan semasa co-curriculum dijalankan. Yang ketiga, mendisiplinkan diri dalam melaksanakan aktiviti co-curriculum. Yang keempat adalah yang terakhir bagi objektif ini adalah memastikan pengurusan peralatan dan diri pelajar mengikut tata cara yang telah disediakan. Okey, seterusnya kita pergi kepada peranan-peranan penting bagi peranan guru, murid maupun ibu bapa. Yang pertama sekali adalah peranan murid. Murid semasa untuk menjalankan aktiviti ini, murid perlu melaporkan taraf kesihatan diri kepada guru mereka ataupun jurulatih mereka. Yang kedua, pelajar mesti mengikut arahan guru maupun jurulatih sepanjang aktiviti yang dijalankan. Yang ketiga, melapor dengan kadar segera sebarang masalah yang timbul sepanjang
Ini adalah polisi yang perlu diikuti oleh setiap sekolah maupun guru, pelajar, ibu bapa dan jurulatih semua. Okey, yang pertama, memastikan warga sekolah adalah tertakluk kepada peraturan polisi keselamatan kegiatan kurikulum. Pegawai yang bertugas semasa aktiviti kurikulum dijalankan adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua polisi dan peraturan dan langkah-langkah keselamatan diikuti semasa sepenuhnya dijalankan. Segala kemalangan yang berlaku harus disusuli dengan tindakan secara drastik maupun segera mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Sekiranya berlaku kemalangan atau kecelakaan, mesti dah dilaporkan kepada pegawai maupun sekolah. Semua pelajar akan dilindungi melalui skim takaful kemalangan diri berkelompok merujuk surat perkeliling ikhtisas bilangan 3 palang 1995. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya Syawal Alif bin Arudin akan membentangkan satu tajuk yang penting dalam menyediakan iklim sekolah yang selamat semasa aktiviti kurikulum dijalankan. Ini kerana warga sekolah sentiasa terdedah dengan isu-isu keselamatan fizikal dan semasa penggunaan peralatan sukan. Tajuk yang saya akan bentangkan iaitu polisi kegiatan aktiviti kurikulum di sekolah. Mengikut Kamus Dewan 2004, polisi adalah dasar yang dipersetujui secara rasmi sebagai asas untuk melaksanakan sesuatu keputusan. Dalam pembentangan saya pada hari ini, saya akan memfokuskan 5 bidang, iaitu yang pertama adalah polisi keselamatan kegiatan kurikulum, dan yang kedua adalah kawasan sukan permainan, yang ketiga adalah stor sukan, seterusnya laporan aktiviti dan kegiatan luar. Okey, polisi keselamatan kurikulum ini perlu dibaca bersama dengan surat perkeliling ikhtisas. Okey, kita pergi kepada tajuk yang pertama. Okey, semua warga sekolah yang terlibat dengan aktiviti kurikulum ini mempunyai tanggungjawab yang tersendiri. Okey, kita pergi yang pertama adalah murid. Murid perlu menjaga keselamatan diri, mendapat kebenaran ibu bapa dan jurulatih, menjalankan aktiviti teratur dan di tempat yang telah ditetapkan, pakai alat perlindungan dan lapor kepada guru jika terdapat rakan yang sakit. Okey, seterusnya, secara amnya keselamatan merangkumi keselamatan diri, alatan, fizikal dan emosi dan sosial. Okey, seterusnya adalah ibu bapa atau penjaga. Ibu bapa atau penjaga perlu tanda tangan surat kebenaran ibu bapa. Okey, pastikan anak sihat, maklumkan tentang taraf kesihatan anak, pastikan surat pengesahan doktor, sediakan pakaian yang sesuai untuk anak-anak pergi aktiviti kurikulum dan mendapat makluman guru yang membawa anak-anak semasa aktiviti kurikulum. Okey, seterusnya adalah pengurusan jurulatih atau guru. Perlu memberi taklimat keselamatan, perlu menyediakan pelan keselamatan, pengawasan rapi kepada pelajar, menjalankan aktiviti di tempat yang telah ditetapkan, berhenti aktiviti kurikulum jika berlaku cuaca yang buruk. Pastikan pelajar menyertai skim takaful kemalangan diri, sediakan peti pertolongan cemas, dan yang terakhir adalah mempunyai insurans kemalangan diri. Okey, terus bagi penyelenggaraan peralatan sukan di dalam stor sukan pula, setiap warga sekolah yang menggunakan peralatan sukan bertanggungjawab ke atas 3 tata cara, iaitu tata cara am, tata cara murid, tata cara pengurusan ataupun jurulatih ataupun guru.
Bagi tata cara yang pertama iaitu tata cara am, warga sekolah yang menggunakan peralatan sukan hendaklah bertanggungjawab ke atas peralatan sukan yang dianggap berbahaya. Memastikan semua latihan sukan yang menggunakan peralatan yang berbahaya diadakan pada hari atau masa yang berasingan. Kemudian, peralatan berbahaya hendaklah disimpan, dijaga dan diawasi penggunaannya dengan rapi sepanjang masa. Kemudian, alat-alat sukan mestilah diletakkan pada tempat khas yang mudah diambil oleh ahli jawatan kuasa penyelenggaraan stor sukan yang bertugas sahaja. Merekodkan semua alat yang dikeluarkan dari stor sukan dalam buku keluar masuk peralatan sukan. Kemudian mengembalikan semua alat sukan yang telah digunakan pada masa yang ditetapkan. Warga sekolah juga perlu memastikan semua peralatan sukan yang digunakan dalam keadaan yang selamat. Akhir sekali, perlu membuat laporan kepada pihak pentadbir tentang peralatan sukan yang digunakan yang sudah rosak, hilang ataupun perlu diperbaiki. Bagi tata cara murid pula, pelajar dilarang masuk ke dalam stor sukan tanpa kebenaran guru. Dan tata cara yang terakhir sekali iaitu tata cara pengurusan atau jurulatih ataupun guru. Mereka perlu merekod semua alat sukan yang digunakan, mengeluar, menyimpan dan memeriksa alatan yang digunakan, mengawasi dengan rapi penggunaan alatan terutama yang berbahaya, memastikan alatan sukan yang digunakan dalam keadaan baik, membuat laporan tentang peralatan rosak, hilang atau perlu diperbaiki, memastikan hanya jurulatih atau guru penasihat yang bertauliah mengendalikan peralatan sukan. Bagi polisi keselamatan seterusnya iaitu peralatan sukan. Pihak pentadbir, jurulatih dan guru penasihat bertanggungjawab ke atas 3 tata cara, iaitu tata cara am, tata cara murid, tata cara pengurusan ataupun jurulatih ataupun guru. Tata cara yang pertama iaitu pihak pentadbir, jurulatih dan guru penasihat perlulah memastikan peralatan sukan mestilah selamat dan sesuai digunakan. Peralatan sukan mesti mempunyai kelulusan piawai dan pengiktirafan daripada Undang-Undang Persatuan Sukan. Peralatan yang sudah tidak selamat digunakan hendaklah dilupuskan mengikut prosedur yang ditetapkan. Bagi tata cara murid pula, murid perlu melaporkan kepada guru jika terdapat sebarang kerosakan pada peralatan yang digunakan dan kemudian sentiasa berwaspada menggunakan peralatan. Tata cara yang terakhir iaitu tata cara pengurusan atau jurulatih atau guru. Mereka perlu memastikan peralatan sukan selamat dan sesuai digunakan. Kemudian memastikan peralatan sukan mempunyai kelulusan piawai dan pengiktirafan daripada Undang-Undang Persatuan Sukan. Dan peralatan yang sudah tidak selamat digunakan harus dilupuskan mengikut prosedur yang telah ditetapkan dan juga mengambil tindakan segera atas laporan kerosakan peralatan. Kita pergi kepada tajuk yang kedua, iaitu kawasan sukan, permainan dan tempat latihan. Secara amnya, kawasan sukan ni perlulah dalam keadaan baik dan teratur. Okey. Terusnya kepada murid. Murid perlu patuh kepada arahan dan arahan. Sentiasa dalam pengawasan guru, jaga keselamatan diri, jaga kebersihan, lapor kepada guru jika terdapat sebarang kerosakan. Okey, hanya pelajar yang terlibat berada di kawasan. Yang ni supaya kawasan kurikulum tu tidak menjadi terlalu ramai pelajar. Seterusnya, pengurusan jurulatih dan guru. Mestilah tempat latihan keadaan baik, terurus dan selamat. Memastikan pelajar berada dalam pengawasan guru, laporkan sebarang kerosakan dan pelajar mesti patuh. Memastikan pelajar patuh arahan dan peraturan yang telah ditetapkan. Okey. Slide seterusnya yang akan saya terangkan adalah kawasan larangan. Merujuk surat keliling bilangan 9 Palang 2000. Pihak pentadbir, jurulatih maupun guru penasihat bertanggungjawab ke atas. Yang pertama, tata cara am. Kawasan larangan yang berbahaya seperti gym, angkat berat, padang hoki ataupun bola sepak, gelanggang bola tampar ataupun gelanggang sepak takraw, lapangan latihan, memanah, kawasan balapan dan stor sukan. Okey, bagi tata cara murid pula. Dilarang berada di kawasan larangan tanpa penguasaan yang rapi daripada guru. Memastikan keselamatan dan peralatan yang terdapat di situ adalah terjamin. Mematuhi peraturan dan arahan guru.
menjaga kebersihan, membuat laporan tentang kerosakan ataupun kecederaan yang berlaku dengan pihak pengurusan maupun guru. Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja yang berada di kawasan larangan dengan pengawasan rapi oleh guru bimbingan. Tata cara pengurusan jurulatih maupun guru. Okey, memastikan ketiadaan pelajar di kawasan larangan tanpa pengawasan rapi daripada guru, memastikan pelajar mematuhi peraturan ataupun arahan, memastikan kawasan dalam keadaan yang baik, terurus dan keselamatan digunakan. Memastikan peralatan yang terdapat di situ adalah dalam keadaan baik dan selamat. Mengambil tindakan secara segera ataupun drastik terhadap segala laporan yang disampaikan oleh pelajar dan merekodkannya. Menyediakan seorang pegawai yang bertauliah, iaitu dalam menolong pertolongan cemas semasa aktiviti dijalankan di kawasan tersebut. Menyediakan bilik rawatan yang sentiasa terbuka sepanjang aktiviti dijalankan di kawasan tersebut. Menyediakan kawasan rawatan yang sentiasa terbuka juga sepanjang aktiviti dijalankan, iaitu ada satu bilik khas untuk aktiviti dijalankan semasa aktiviti koko ataupun aktiviti luar bilik darjah yang telah ditetapkan oleh sekolah itu sendiri. Musim terbahagi kepada dua. Yang pertama, tata cara am dan yang kedua, tata cara murid. Okey, bagi tata cara am, yang pertama, ia tidak dijalankan aktiviti di tempat lapang semasa cuaca buruk seperti hujan, kilat dan petir. Okey, yang kedua, kita mestilah menghentikan aktiviti apabila terdapat tanda-tanda cuaca buruk yang akan berlaku. Okey, bagi tata cara murid, ia tidak berlaku di tempat yang lapang dan kawasan terdedah dengan bahaya semasa cuaca buruk berlaku. Okey, yang kedua, berhenti serta-merta setelah mendapat arahan daripada guru supaya berbuat demikian. Yang ketiga, mematuhi arahan dan peraturan. Laporan keselamatan dan kecederaan terbagi kepada 3 tata cara. Yang pertama, tata cara am. Yang kedua, tata cara murid. Yang ketiga, tata cara pengurusan jurulatih dan guru. Okey, bagi tata cara am, yang pertama, melaporkan sebarang kemalangan atau kecederaan yang berlaku kepada pihak pengurusan. Yang kedua, membuat siasatan ke atas kemalangan dan kecederaan yang berlaku. Yang ketiga, merekod semua jenis kemalangan dan kecederaan yang berlaku. Okey, tata cara murid. Yang pertama, melaporkan semua jenis kemalangan atau kecederaan yang berlaku semasa menyertai aktiviti kepada pihak pengurusan. Yang kedua, pelajar mestilah memberitahu sejarah kesihatan mereka. Yang ketiga, pelajar mestilah melaporkan aktiviti yang tidak sihat yang dilakukan oleh rakan-rakan mereka. Contohnya, penyalahgunaan dadah. Okey, tata cara pengurusan jurulatih dan guru. Yang pertama, mestilah mengambil tindakan segera ke atas laporan yang dibuat oleh pelajar. Yang kedua, membuat siasatan ke atas kemalangan atau kecederaan yang berlaku. Yang ketiga, merekod semua jenis kemalangan dan kecederaan yang berlaku. Kita pergi kepada laporan aktiviti penilaian dan pemantauan. Okey, murid perlu membuat laporan bertulis tentang sebarang aktiviti co-curriculum yang telah dijalankan. Okey, pengurusan guru jurulatih menyemak laporan yang telah dibuat oleh pelajar, membuat laporan bertulis jika perlu. Okey, secara amnya jumlah dan guru penasihat bertanggungjawab membuat penilaian dan laporan bertulis kepada pihak sekolah bagi setiap aktiviti yang dijalankan di dalam atau di luar sekolah. Jawatan Kuasa Keselamatan Co-Curriculum membuat penilaian dan pemantauan ke atas semua aktiviti co-curriculum. Tata cara ibu bapa dan penjaga. Yang pertama, menandatangani surat kebenaran ibu bapa penjaga. Yang kedua, memastikan anak berada dalam keadaan sihat. Yang ketiga, memaklumkan kepada pihak sekolah tentang taraf kesihatan anak jagat masing-masing.
Yang keempat, memastikan ada surat pengesahan doktor jika anak tidak sesuai menyertai sebarang aktiviti. Yang kelima, menjadikan pakaian yang sesuai untuk anak menyertai sebarang aktiviti. Yang keenam, mengetahui masa bermula dan berakhir sesuatu aktiviti. Yang ketujuh, memastikan peralatan mencukupi untuk anak jagaan menjalankan aktiviti. Yang ke-8, mengambil tahu tempat aktiviti dijalankan. Yang ke-9, mendapatkan maklumat guru yang menguruskan aktiviti supaya mudah dihubungi. Baiklah, polisi keselamatan yang seterusnya adalah tentang langkah-langkah keselamatan di tempat latihan. Untuk tata cara pertama iaitu tata cara am, tempat latihan haruslah berada dalam keadaan bersih, memastikan tempat latihan selamat digunakan dan mempunyai pelan keselamatan, kemudian mempunyai jadual penggunaan tempat latihan. Pelajar adalah dilarang sama sekali berada di tempat latihan tanpa pengawasan jurulatih atau guru penasihat. Kemudian, perlulah mempunyai peti pertolongan kecemasan dan memastikan semua peralatan yang terdapat di tempat latihan adalah selamat untuk digunakan. Kemudian, mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan dan membuat laporan tentang peralatan sukan yang telah rosak, hilang ataupun perlu diperbaiki. Tata cara yang kedua iaitu tata cara murid. Murid perlu mematuhi peraturan dan arahan guru. Murid dilarang pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi guru. Kemudian, murid perlu memastikan keselamatan diri dan alatan terjamin dan menjaga keselamatan masing-masing. Murid juga perlu melaporkan kepada guru sebarang kerosakan yang berlaku. Kemudian, akhir sekali, hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja berada di kawasan latihan. Kemudian, tata cara yang terakhir iaitu tata cara pengurusan atau jurulatih ataupun guru. Mereka perlu memastikan peralatan sukan dan tempat latihan berada dalam keadaan terurus dan selamat. Tidak membenarkan pelajar pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi dan selamat daripada jurulatih ataupun guru. Kemudian mengambil tindakan segera ke atas segala laporan kerosakan yang dibuat. Memastikan pelajar sentiasa mematuhi peraturan dan arahan. Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja yang boleh berada di tempat latihan. Memberi taklimat tentang pelan keselamatan, peraturan dan tata cara penggunaan peralatan yang betul. Membuat laporan dan merekodkan sebarang kemalangan dan kecederaan yang berlaku serta memberitahu pihak pengurusan dan juga ibu bapa pelajar. Tiga adalah stor sukan. Polisi keselamatan di stor sukan. Secara amnya, stor sukan ni kita perlu mengisi borang keluar masuk peralatan, menjaga kebersihan stor sukan, patuh kepada arahan yang telah ditetapkan di stor sukan. Jadi sebelum keluar stor sukan, kita perlu padam semua switch peralatan. Peralatan mesti dalam keadaan selamat dan lapor sebarang kerosakan yang terdapat di stor sukan. Seterusnya, pengurusan jurulatih dan guru. Pengurusan guru perlu mengisi borang keluar masuk peralatan yang telah dipinjam, mempunyai plan keselamatan, menjaga kebersihan, padam kesemua switch di stor sukan, kemudian stor sukan perlulah sentiasa berkunci. Okey, seterusnya, untuk murid dilarang masuk ke dalam stor sukan tanpa kebenaran guru. Seterusnya kita tengok langkah-langkah keselamatan penggunaan peralatan sukan. Yang pertama, tata cara am. Bagaimana nak menggunakan peralatan sukan? Mestilah mempunyai jaminan iaitu waranti daripada pihak yang mengeluarkan, pihak pengeluaran. Peralatan sukan mestilah mempunyai kelulusan piawaian dan pengiktirafan daripada undang-undang Persatuan Sukan. Peralatan yang sudah tamat tarikh luput hendaklah dilupuskan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Okey, tata cara murid. Bagaimana murid untuk menggunakan peralatan tersebut? Melaporkan kepada guru jika terdapat sebarang kerosakan pada peralatan yang digunakan. Sentiasa berwaspada menggunakan peralatan. Mengetahui tata cara penggunaan peralatan dengan betul. Jangan salah guna peralatan tersebut. Okey, seterusnya adalah tata cara pengurusan jurulatih maupun guru. Memastikan peralatan sukan mempunyai jaminan iaitu waranti, sama seperti yang atas tadi itu, tata cara am. Okey, memastikan peralatan yang sudah tamat tempoh iaitu luput
dihapuskan mengikut prosedur yang telah ditetapkan, mengambil tindakan secara drastik merosakkan peralatan yang berlaku, memberi taklimat tata cara penggunaan peralatan yang betul, iaitu semasa ataupun sebelum pelajar menggunakan, pihak pengurusan jurulatih maupun guru bimbingan hendaklah berikan tunjuk ajar cara menggunakan peralatan dengan betul. Ini adalah polisi keselamatan kegiatan luar. Okey. Objektif utama ialah lawatan ini supaya menjadi lawatan yang berfaedah, patuh tata cara keselamatan, elakkan kemalangan. Okey, rasionalnya pula adalah ubah suasana pembelajaran. Ini dapat meningkatkan lagi minat pelajar untuk belajar di sekolah kerana terdapat aktiviti co-curriculum yang dijalankan di luar atau di dalam sekolah. Pendedahan ilmu yang tidak dapat diperolehi dalam bilik darjah. Okey. Seterusnya peranan murid. Peranan murid mestilah meminta kebenaran daripada ibu bapa. Peranan guru, jurulatih, pengiring kesedaran tentang keselamatan, contohnya memberi taklimat atau membuat bengkel-bengkel motivasi, dan menerima aduan pelajar, memaklumkan kepada ibu bapa, guna jawatan kuasa keselamatan dan PIDG, dan sediakan peraturan yang perlu kepada pelajar. Seterusnya adalah peranan ibu bapa. Mestilah teliti isi dan tanda tangan borang kebenaran. Kena pasti guru pengiring yang membawa anak-anak mereka semasa aktiviti co-curriculum, dan sediakan bahan keperluan anak. Okey, itu saja daripada saya. Sebagai penutup, dengan memahami kesemua polisi kelima-lima polisi keselamatan yang telah saya bincangkan tadi, kita dapat menjalankan aktiviti co-curriculum di sekolah dengan baik dan dapat mengelakkan sebarang kemalangan di sekolah. Sekian, terima kasih. Slide seterusnya adalah kegiatan luar, iaitu kita sama ada pergi lawatan sama belajar maupun pergi ke tournament-tournament yang lain. Okey, kita lihat tata cara murid. Lawatan sambil belajar. Pelajar melengkapkan borang kebenaran ibu bapa maupun penjaga yang telah disediakan dan diserahkan kepada guru penasihat. Berpakaian yang lengkap dan peralatan yang sesuai, memastikan ada pengenalan diri dan memastikan ada pengenalan sekolah dan diri masing-masing, iaitu sentiasa disematkan di dada maupun dipakai layan tersebut. Okey, membawa peti kecemasan yang lengkap. Catat kehadiran pergi dan balik dan naik atau turun daripada kenderaan yang digunakan supaya untuk menjamin keselamatan. Setelah tiba di kawasan yang ditujui, ikut arahan guru, pemandu pelancong maupun peraturan yang telah ditetapkan. Lakukan aktiviti di dalam kumpulan. Sekiranya terpisah daripada kumpulan, jangan panik, relax dulu. Tunggu di satu tempat dan minta bantuan sehingga bantuan itu sampai. Okey, seterusnya di lokasi perkemahan di kawasan hutan. Lengkapkan borang. First kali lengkapkan borang keselamatan, iaitu borang kebenaran ibu bapa, dan diserahkan kepada penasihat. Berkumpul dalam kumpulan dan menunggu arahan guru. Memakai pakaian yang sesuai, iaitu baju lengan panjang dan kasut sukan. Dirikan kemah di kawasan yang sesuai, bukan di laluan air maupun di bawah pokok yang rendah, reput ataupun di lereng-lereng bukit. Yang ini akan mengakibatkan keruntuhan tanah yang berhampiran dengan sungai maupun tebing curam di kawasan yang tersebut dan membahayakan keselamatan diri. Seterusnya, taburkan serbuk belerang maupun garam di sekeliling kemah untuk mengelakkan daripada binatang merayap yang berbisa seperti ular. Bersihkan kawasan sekeliling kemah. Okey, seterusnya jangan tebang atau merosakkan sebarang tumbuhan kerana ia mungkin beracun.
Ketua kumpulan menjalankan aktiviti di dalam kumpulan. Hentikan aktiviti sekiranya terdapat tanda-tanda cuaca buruk yang akan berlaku. Sekiranya diganggu oleh haiwan liar, jangan panik. Relax dahulu. Minta pertolongan dan lari untuk menyelamatkan diri. Sekiranya terkena getah beracun, gatal-gatal, gigitan binatang bisa maupun yang lain, dapatkan pertolongan yang cemas. Pertolongan cemas kadar segera. Laporkan kepada guru sekiranya sakit berterusan, keluar daripada kawasan perkhemahan dan dapatkan rawatan di klinik maupun hospital yang berdekatan. Seterusnya, saya akan menerangkan polisi keselamatan yang perlu dilakukan oleh guru. Guru mestilah mempunyai sijil pertolongan cemas atau sijil kelayakan dalam suatu aktiviti yang dijalankan. Jika guru tidak mempunyai sijil kelayakan yang diperlukan, tenaga pengajar atau kaki tangan lain yang terlibat dalam aktiviti yang dijalankan mestilah mempunyai sijil kelayakan yang diperlukan. Guru perlu memohon kebenaran dari pihak berkuasa tempatan seperti polis bergantung kepada jenis aktiviti yang akan dijalankan. Kemudian, guru perlu menyediakan surat makluman kepada ibu bapa atau penjaga pelajar, mengedarkan borang kebenaran ibu bapa dan kumpulkan semula sebelum aktiviti dijalankan. Guru perlu menyediakan peraturan yang lengkap sepanjang aktiviti dijalankan. Pengawasan dan penyeliaan yang rapi oleh guru sangatlah penting. Mengkaji dan meninjau tempat aktiviti yang dijalankan dan mengatur program yang sesuai. Langkah keselamatan kegiatan kurikulum terbagi kepada 3: tata cara am, tata cara murid, tata cara pengurusan jurulatih dan guru. Bagi tata cara am, yang pertama, taklimat keseluruhan oleh jurulatih dan guru penasihat sebelum aktiviti dijalankan. Yang kedua, mengetahui dan mempunyai pelan keselamatan sama ada di kawasan latihan, padang, gelanggang dan stor sukan. Okey, pengawasan rapi sepanjang aktiviti dijalankan. Yang seterusnya, memastikan semua peralatan adalah selamat untuk digunakan dan dipulangkan dengan sempurna selepas digunakan. Seterusnya, sebarang aktiviti mesti dijalankan di tempat yang ditetapkan. Kemudian, tidak menjalankan sebarang aktiviti di tempat-tempat yang lapang apabila terdapat tanda-tanda cuaca buruk yang akan berlaku. Yang terakhir, mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan. Seterusnya, tata cara murid. Yang pertama, memakai pakaian sukan atau seragam yang lengkap. Yang kedua, mendengar taklimat keselamatan daripada guru tentang pelan keselamatan, peraturan dan tata cara penggunaan peralatan yang betul. Yang ketiga, membuat kebenaran bertulis daripada ibu bapa penjaga dengan mengisi borang akuan lepas tanggung dan borang kebenaran ibu bapa atau penjaga untuk pembedahan. Yang keempat, mengetahui cara penggunaan peralatan sukan dengan betul. Yang kelima, memakai alat perlindungan diri untuk aktiviti yang berbahaya. Yang keenam, memberikan kepada guru maklumat peribadi dan sejarah kesihatan yang lengkap dan betul. Yang terakhir, mematuhi peralatan dan arahan guru. Seterusnya, tata cara pengurusan jurulatih dan guru. Yang pertama, memastikan pelajar menyertai skim takaful kemalangan diri secara berkelompok. Yang kedua, memastikan hanya jurulatih yang bertaulah dan berkelayakan serta mempunyai latar belakang dan reputasi yang baik sahaja yang dibenarkan menjalankan latihan. Yang ketiga, membuat laporan rapi atas laporan yang telah dibuat oleh pelajar dan mengambil tindakan seterusnya. Yang keempat, memastikan borang akuan lepas tanggung dan borang kebenaran ibu bapa atau penjaga untuk rawatan pembedahan diisi dengan maklumat lengkap bagi memudahkan menghubungi ibu bapa semasa kecemasan berlaku. Seterusnya, menyediakan fail peribadi dan pemeriksaan kesihatan iaitu medical examination yang lengkap bagi pelajar yang memasuki sekolah pada bahagian negeri dan negara. Menyediakan prosedur khas bagi agensi-agensi atau badan-badan yang memerlukan khidmat pelajar, contohnya mewakili dalam permainan dan sukan. Seterusnya, menyediakan seorang pegawai bantuan kecemasan yang bertauliah, menjaga kebajikan pelajar, mempunyai rekod maklumat peribadi dan sejarah kesihatan pelajar yang lengkap. Yang seterusnya, mengadakan aktiviti di tempat yang ditetapkan, memberhentikan serta-merta aktiviti di tempat lapang atau terdedah kepada bahaya jika terdapat tanda-tanda cuaca buruk yang berlaku. Seterusnya, memberi taklimat keselamatan, peraturan dan tata cara penggunaan yang betul. Seterusnya, memastikan pelajar mematuhi peraturan dan arahan.
Seterusnya, membuat pengawasan yang rapi sepanjang aktiviti dijalankan, memastikan pengeluaran dan pengembalian barang mengikut peraturan yang ditetapkan. Seterusnya, menyediakan laporan yang lengkap tentang aktiviti yang dijalankan dan disertai. Yang terakhir, menyediakan peti pertolongan cemas jika berlaku sebarang kecemasan. Yang terakhir sekali adalah polisi keselamatan tentang tindakan apabila berlaku kemalangan. Kemalangan boleh berlaku pada dua tempat, iaitu di dalam kawasan sekolah dan juga di luar kawasan sekolah. Saya akan menerangkan satu persatu. Apabila berlakunya kemalangan di dalam kawasan sekolah, teruskan melaporkan kepada guru-guru yang bertugas, buat laporan yang bertulis, dapatkan rawatan kecemasan mengikut keadaan kemalangan. Sekiranya serius, pihak sekolah akan menghantar pelajar berkenaan ke hospital dan laporkan kejadian tersebut kepada ibu bapa murid ataupun pesakit. Sekiranya melibatkan kes polis, guru bertugas membantu buat aduan di balai polis. Guru perlu segera dapatkan laporan bertulis daripada pihak hospital dan polis untuk tujuan tuntutan insurans dan serahkan kedua-dua laporan kepada pihak pentadbir untuk urusan memohon tuntutan insurans yang selanjutnya. Itu apabila berlakunya kemalangan di dalam kawasan sekolah. Kemudian, apabila berlakunya kemalangan di luar kawasan sekolah, dapatkan rawatan kecemasan mengikut keadaan kemalangan. Sekiranya serius, minta bantuan daripada orang yang berhampiran untuk menghantar ke hospital. Dapatkan maklumat ibu bapa, laporkan kemalangan kepada ibu bapa dan pihak pentadbiran ataupun pejabat sekolah untuk tindakan membuat laporan seterusnya kepada polis. Dan akhir sekali, dapatkan laporan hospital dan pihak polis untuk diserahkan kepada pentadbiran sekolah bagi urusan tuntutan insurans. Sekian, terima kasih.